Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi untuk hari ini saya nak berkongsi dengan pelajar saya mengulang kaji balik topik yang pernah kamu belajar semasa tingkatan 2, iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Okey, penyelesaian masalah secara inventif yang pernah kamu belajar tingkatan 2, dia berkait rapat dengan konsep yang diamalkan oleh TRIS ataupun teori daripada TRIS, iaitu kita panggil sebagai Theory of Inventive Problem Solving. Okey, itu saya sebut TRIS lah, senang. Okey, TRIS ni ialah yang mana apa yang berlaku ialah dia menyimpan beberapa inventif ataupun penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan sebelum ni. Dia dokumentasikan. Bila dia dokumentasikan, dia dah buat pembahagian pelbagai, kita panggil macam ada parameter, jenis-jenis parameter, jenis-jenis prinsip inventif. Okey, dikategorikan. Dikategorikan. Jadi parameter saya akan bincangkan dengan pelajar saya kemudian. Okay. Yang untuk hari ni saya nak masuk ialah prinsip inventif. Ini yang hari ni kita nak masuk prinsip inventif. Okey. Dalam prinsip inventif, yang mana mereka menyelesaikan masalah berkaitan dengan produk. Okey, biasanya produk lah. Produk dia pecahkan beberapa penyelesaian inventif tu kepada 40. So di sini kita ada 40 prinsip inventif. Okey. Jadi daripada 40 itu tak semestinya kita pakai 40 tu. Dia bergantung dengan apa masalah yang kita selesaikan. Macam kita nak tahu? Dia ada cadangan-cadangan yang diberi. Dia mencadangkan beberapa kaedah. Bukan kaedah, beberapa prinsip inventif yang boleh diguna pakai berdasarkan masalah yang kita hadapi. Okey. Jadi tingkatan 2 kamu ada belajar tentang percanggahan fizikal. Okey. Jadi saya nak bermula dengan percanggahan fizikal. Percanggahan fizikal ni yang mana dia, jika masalah yang kita dah kenal pasti tu, dia melibatkan dua poin penting yang kamu kena kenal pasti, iaitu dia ada satu parameter dan dia ada dua sifat yang berlawanan yang kita nak selesaikan pada satu parameter tu. Parameter tu apa? Parameter tu kalau kita produk kita tu. Ambil contoh produk kita. Pada buku teks dia cerita pasal kerusi, pasal meja. Okey. Jadi sifat berlawanan ni, ini produk. Pada bahagian produk. Okey.
Dua sifat berlawanan ni, kita tengok sifat berlawanan lah. Macam-macam lah sifat berlawanan. Kita ada sifat berlawanan iaitu kita ada panas, lawannya sejuk. Kita ada panjang, lawannya pendek. Kita ada besar, kita ada kecil. Lagi apa lagi? Apa lagi ada? Panas, sejuk, panjang, pendek, besar, kecil dan sebagainya lah. Tak terfikir lagi waktu saya. Kalau nanti kita bincangkan lagi dalam kelas. Jadi kita kena kenal pasti dulu yang ini. Okey. Pecahangan fizikal, satu parameter dia ada dua sifat yang berlawanan. Okey. Jadi saya nak bincangkan dalam kelas kita ni. Okey. Yang kedua, di mana sini? Yang kedua, produk apa? Kalau saya terbayangkan kamu masa tingkatan 1, kamu ada belajar reka bentuk fashion. Reka bentuk fashion. Okey, reka bentuk fashion, saya ambil contoh gelang. Semua orang tahu gelang. Okey, biasa wanita yang memakai gelang. Ataupun pelajar-pelajar ataupun individu, ataupun individu yang gemar memakai gelang. Jadi gelang ni dia sebagai perhiasan. Gelang ni contoh kita nak selesaikan masalah inventif bagi produk gelang. Parameter kita gelang. Lepas tu sifatnya, ambil contoh gelang, sifat dia perlu keras dan lembut. Bila masa keras, mungkin keras di bahagian luar, lembut di bahagian dalam. Maksudnya luar tu luar yang terdedah dengan cahaya matahari, hujan panas. Dalam ni ialah bahagian gelang yang bersentuhan dengan kulit. Okey. Gelang perlu keras di bahagian luar dan perlu lembut di bahagian dalam. Okey, jadi kita tengok, kita ada keras, kita ada lembut. Gelang. Waktu ni kita nak kenal pasti ianya ialah bawah pemisahan ruang ataupun pemisahan masa. Macam mana kita nak tahu ianya pemisahan ruang ataupun pemisahan masa? Kenapa kita kena tahu? Sebab daripada sini barulah kita boleh tahu apa cadangan tris, prinsip inventif yang kita boleh gunakan untuk selesaikan masalah ni. Kalau dia pemisah ruang, dia ada beberapa prinsip inventif dia. Kalau pemisah masa, dia ada beberapa prinsip inventif yang kita boleh fikirkan macam mana nak selesaikan masalah. Okey, kita tengok dulu Gelang perlu keras di bahagian luar dan perlu lembut di bahagian dalam. Saya suka tengok di sini, adakah ianya pemisahan masa? Kalau bukan, biasanya ruang. Okey, pemisah masa ni jika ianya keras dan lembut berlaku pada masa yang berbeza. Maksudnya gelang perlu keras pada masa bila, perlu lembut pada masa bila. Jadi tak sesuai dengan pemisahan masa.
Pemisah ruang di mana? Okey, di mana gelang perlu keras, di mana gelang perlu lembut. Ini pemisahan ruang. Okey. Kalau masa, when. Kalau ruang, where. Ingat tu. Jika ada pemisah masa, dia bukan pemisah ruang. Jika tak ada pemisah masa, biasanya ianya pemisahan ruang. Okey. Saya harap pelajar saya nampaklah tulisan tu. Okey, jadi dalam pemisahan ruang ni, ialah kaedah kita nak selesaikan masalah ni, gelang perlu keras di bahagian luar dan lembut di bahagian dalam. Jadi yang ini saya akan pergi ke kertas yang baru. Okey. Tris, dalam pemisahan ruang, dia ada mencadangkan beberapa prinsip inventif yang kita boleh fikirkan. Okey, yang kita boleh fikirkan untuk menyelesaikan masalah kita. Okey. Antaranya kita ada segmentation, kita ada taking out, kita ada local quality, kita ada another dimension, kita ada the other way around, kita ada curvation, kita ada nested doll, kita ada flexible shells ataupun thin film, kita ada asymmetry, kita ada intermediary, kita ada copying. So kita ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 cadangan daripada Tris untuk menyelesaikan masalah jika ianya ialah pemisahan ruang. Okey, tadi kita cerita gelang perlu keras dan gelang perlu lembut. Okey. Itu pemisah ruang. Okey, kita cerita tadi bahagian gelang. Kemudian kita tengok pula jika masalah kita gelang juga. Kita ambil contoh gelang juga. Saya nak bincang pasal reka bentuk fashion, contohnya tentang gelang. Jika situasi yang lain berlaku, kita bukan nak selesaikan gelang perlu lembut dan keras, kita perlu selesaikan masalah gelang. Ingat sekali lagi, pencanggahan fizikal ada satu parameter dan dua sifat berlawanan. Okey, kita ambil contoh lagi, masih lagi gelang. Gelang perlu besar dan gelang perlu kecil. Ini contoh jika kita dah kena pasti masalah, punca masalah, kita nak selesaikan punca masalah tu ini. Macam mana punca segala tu nanti kelas seterusnya saya akan bincangkan. Cuma yang sekarang ni saya nak jelaskan tentang prinsip inventifnya lah. Macam mana kita nak sampai kepada prinsip inventif yang dicadangkan. Cadangannya lah. Okay? Tak semestinya sebelah-sebelah kita pakai. Mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga sahaja kita gunakan. Lagi banyak pilihan, lagi mudah kita nak lagi banyak pilihan penyelesaian masalah. Okay? Sebabnya bila ada banyak pilihan ni, kemungkinan masa kamu nak buat lakaran idea tu mudah.
Okay, gelang perlu besar, perlu kecil. Masa bila perlu besar, masa bila perlu kecil. Besar semasa pakai, kecil semasa simpan. Okay, gelang perlu besar dipakai dan perlu kecil disimpan. So, kita ada besar, kita ada kecil. Kita tengok tadi pemisahan tadi, pemisahan ruang ataupun pemisahan masa. Okay. Pemisah ruang, where. Pemisah masa, when. Saya suka kamu persoalkan dahulu pemisahan masa, lagi mudah. Okay, macam mana? Kita tengok. Masa bila gelang perlu besar, masa bila gelang perlu kecil. Masa bila. Okay, jadi sesuai tak? Gelang perlu besar masa-masa dipakai dan perlu kecil semasa disimpan. Bagi saya, ianya sesuai pemisahan masa. Pemisah ruang, di mana gelang perlu besar? Di mana gelang perlu kecil? Okay, di mana gelang perlu besar dipakai? Di mana gelang perlu kecil disimpan? Tak sesuai. Jadi ini kita abaikan. Kita nampak ianya sesuai untuk pemisahan masa. When ni ialah bila, bila. Kalau where, di mana. Okay, so kita dapat kena pasti ianya bawah pemisahan masa. Tris mencadangkan beberapa prinsip inventif untuk menyelesaikan masalah jika ianya pemisahan masa. Okay, time separation. Jadi saya tulis di bawah ni. Okay, antara yang dicadangkan untuk pemisahan masa, kita ada dynamic, kita ada prior action, kita ada periodic action, kita ada beforehand cushioning, kita ada partial or excessive action, kita ada skipping, kita ada copying, kita ada mechanical vibration, kita ada thermal expansion, kita ada discarding and recovering, kita ada prior counter action, prior counter action, dan juga continuity of useful action. Okay, nampak Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Tadi cadangan untuk pemisahan ruang ada 11. Cadangan untuk pemisah masa dia ada 12 cadangan. Kamu boleh go through, kamu boleh
cuba tengok bagi setiap cadangan prinsip inventif ni, kemudian cuba fikir ada tak ianya boleh menyelesaikan masalah. Saya pernah cerita dalam kelas saya, masalah yang kamu nak selesaikan tu kadang-kadang dah diselesaikan konsepnya, bukan pada produk tapi pada konsep masalah tu, ataupun macam saya nak cakap apa, kaedah tu telah diselesaikan pada produk yang lain. Ataupun kadang-kadang teknologi tu waktu dulu tak ada, waktu ni dah ada. Banyak dah berlaku. Sebagai contoh, kalau dulu orang buat rakaman untuk cerita yang perlukan kamera berada di udara, mereka mungkin pakai helikopter atau pakai flying fox. Tapi sekarang dah jimat kos. Kalau dulu kos memang tinggi kalau kita gunakan perkhidmatan helikopter untuk buat rakaman. Sekarang boleh pakai drone sebab teknologi untuk menerbangkan sesuatu objek yang kecil dengan membawa kamera dah ada. Dan juga teknologi untuk kamera tu dikecilkan saiznya, pun dah ada. Jadi mudah untuk menyelesaikan masalah dia. Macam baru-baru ni saya ada terlihat, saya tak ingat jenama apa, telefon smartphone. Dia tengah cuba bangunkan kaedah smartphone tu boleh berada di udara dan mudah untuk kita buat selfie hanya dengan, mungkin saya tak pasti, mungkin dengan remote ataupun mungkin dengan face detection ke apa. Tak perlu gunakan monopod, tripod, tak perlu minta tolong orang untuk ambilkan gambar. Mungkin dah ada caranya cuba dibangunkan untuk mempermudahkan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Jadi untuk hari ni saya nak jelaskan ini antaranya. Antara kenapa kamu kena tahu apa itu prinsip inventif. Parameter saya tak bincangkan lagi tahun ni sebab mungkin kamu dah didedahkan tahun lepas, tapi saya akan cuba bincangkan dengan kamu pada kelas yang lain. Itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.